Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Universiti Sains Malaysia USM dan Yayasan Jantung Kongenital Malaysia YJKM menandatangani memorandum perjanjian MOA bagi memulihkan lebih ramai pesakit jantung kanak-kanak khususnya dari Pantai Timur dibantu menerima rawatan dan pembedahan di Hospital USM HUSM. Naib Chancellor USM Profesor Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Muhammad berkata, pada setiap tahun terdapat kira-kira 250 hingga 300 bayi dilahirkan mempunyai masalah jantung kongenital di negeri Kelantan dengan sebahagian besarnya daripada kalangan keluarga berpendapatan rendah dan kurang berkemampuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu tumpuan dan peluang diberikan kepada anak-anak muda masyarakat India dalam menceburi bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET berteknologi tinggi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Majlis TVET Negara berkata, perkara itu adalah penting dalam membantu meningkatkan lagi taraf kehidupan golongan itu melalui pendidikan selain membantu menangani masalah sosial dalam kalangan masyarakat India. Pusat Teknologi Kraf Warisan atau PTKW yang merupakan pusat kecemerlangan industri batik akan dibangunkan di Politeknik Besut Terengganu pada tahun ini dalam usaha merancakkan lagi industri batik negara. Bercakap kepada pihak media selepas merasmikan Galeri Kraf Warisan Politeknik Besut dekat Bukit Keluang di Jati Terengganu, Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, Dr. Muhammad Zahri Ismail berkata, Politeknik Besut merupakan satu-satunya institusi pendidikan tinggi di bawah KPT yang menawarkan pengajian berkaitan batik. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya ikuti berita IKIM FM yang akan ke udara pada pukul 2 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Sehingga tahun 2022, statistik kemalangan bagi penunggang motosikal adalah penyumbang tertinggi. Oleh itu, sebelum memulakan pemanduan, pastikan dokumen perjalanan lengkap, memakai pakaian yang cerah untuk mudah dilihat, menunggang mengikut had kelajuan yang ditetapkan, menjaga jarak kenderaan dari kenderaan besar. Pastikan motosikal anda mematuhi garis panduan dari JPJ dan ingat jangan langgar lampu isyarat merah. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Dalam sesi pertemuan ini sangat penting dan mungkin ada nak kenal-kenal dahulu dengan Maulana Mansur, nama diberinya, latar belakangnya, mungkin sedikitlah. Arif jadi silakan Ustaz. Allahu Akbar. Jadi hamba yang baik ni dalam keadaan memerlukan diangkat tangan, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar, dengan menangisnya, dengan orang kata permohonannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah makbulkan doa dia. Tapi ada orang juga yang dia berdoa Drivers 1 pun dapat first class, Drivers 2 pun dapat first class di University of Cambridge, dan George Long Prize untuk Roman Law, Certificate of Honour dan Bar Final Middle Capital London. Merupakan satu
katakan, oh sebelah ni bukan Muslim, jadi kita boleh ambil barang. Tidak, Islam tak berikan, Islam tak benarkan. Kita menyakiti, menghina pun Islam tak bagi. Kita tak boleh hina agama orang lain. Itu dalam prinsip Islam. Belum dia ambil, dalam hadis Bukhari ada menyebut Nabi melarang para peniaga untuk dia jual barang yang dia beli, dijual di tempat yang dibeli. Melainkan dia kena apa? Dia kena alihkan dulu barang itu. Bahawa orang-orang yang begini sebenarnya adalah orang-orang yang telah melakukan akan kita katakan kemaksiatan dan juga melakukan kekufuran, ya, iaitu pada ayat yang ke-37 Allah mengatakan fa'amma man tagha, ya, dan bagi orang Bye. Assalamualaikum. الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الصلاة خير. Jom beramai-ramai sertai program Gang Family Gang Subuh pada Ahad 28 Januari 2024 di Masjid Al-Munawarah, Seksyen 27 Shah Alam bersama Imam Subuh Undangan Syekh Abdul Karim Omar Al-Fatani Al-Makib. Program dimeriahkan lagi dengan kehadiran barisan penyampai IKIM FM, kumpulan intim Lah Ahmad, maskot Omar Hana dan Ustaz Syarizan Daud. Rebut peluang menangi hadiah cabutan bertuah dan aktiviti brisk walk beramai-ramai. Sarapan ringan untuk 2,000 jemaah terawal turut disediakan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di channel Telegram Gang Family Gang Subuh Rasmi. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syara @IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas @IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda.
Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah Inspirasi Ilmu bersama saya Syafiq Saleh menerusi perkongsian di IKIM FM Inspirasi Utama Anda. Apa khabar hari ini? Semoga baik-baik dalam pertemuan kita untuk edisi hari Isnin, minggu yang baru, tarikh yang baru, juga hari yang baru, okey, 22 Januari 2024 bersamaan 10 Rejab 1445 Hijriah. Saya nak sambung lagi untuk perkongsian kita selama 3 jam ini sampai 1 tengah hari nanti. Kalau tadi bersama dengan Pian dan juga Luke untuk Inspirasi Pagi, kita nak sama-sama hayati lagi. Lepas ni ada rancangan Bicara Darah Wanita bersama-sama dengan Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz. Tonton di Facebook juga di YouTube IKIM. Dan hari ini kita buat kerja, laksanakan apa sahaja tugasan. Jom sama-sama kita lebih ikhlas, tekun dan kita fokus dengan apa sahaja laluan kehidupan kita ini. Sebab nak atau tidak, kita tetap kena lalui apa sahaja liku-likunya, apa sahaja perkara-perkara yang sukar itu untuk menjadikan kita lebih kuat. Ini penting ni kan, sebab setiap cabaran dugaan itu pasti akan dapat kita tingkatkan lagi kefahaman kita dan meningkatkan darjat kita, insyaAllah. Okey, baik, jom kita nak tenang-tenang saja, rehat seketika. Kita mulakan dengan hiburan kita yang pertama dan dengan lagu dari Halim Ahmad, Assalamualaikum. Kekal bersama IKIM FM, Inspirasi Utama Anda. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuni pin'an, anibarakum balekam. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuni pin'an, anibarakum balekam. Salamku tuju buatmu, tanda kasih kau dan aku, biar pertama kali bertemu. Ukhuwah harus bersatu, lain bangsa, lain bahasa, lain fahaman, lain budaya. Ayo bersama kita ucapkan Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuni pin'an, anibarakum balekam. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuri pin'an, anibarakum balekam. Ada miskin, ada kaya, ada majikan, ada pekerja, namun jangan pula lupa hormat dan saling memulia. Biar pendapat tak sama, jangan telagah dan sengketa, segera ucap Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuni pin'an, anibarakum balekam. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, syuni pin'an, anibarakum balekam. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
akan ku tuju buatmu. Institut Kefahaman Islam Malaysia mempelawa individu berbakat untuk mengisi jawatan Eksekutif Pemasaran Grade EP29. Calon-calon sekurang-kurangnya mempunyai kelayakan sijil STPM, STAM, matrikulasi atau diploma perniagaan atau perakaunan. Syarat umur adalah tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai minima 2 tahun dalam bidang jualan dan pemasaran iklan radio, TV, buku, sewaan dewan dan pengurusan acara. Keutamaan diberikan kepada yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Tugas adalah membantu pengurus pemasaran merancang strategi pemasaran yang efektif dan pembudayaan inovasi di IKIM. Kemukakan permohonan sebelum atau pada 29 Januari 2024 ke Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi 03 6204 6259. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Setakat ini tidak menerima sebarang permohonan daripada mana-mana pihak Terdapat trailer rosak di kilometer Pastinya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai pertemuan untuk inspirasi ilmu jam 10 pagi ini sampai 1 tengah hari nanti. Dan seperti biasa, setiap hari Isnin pagi kita nak bawakan rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Jom sama-sama nak ajak anda untuk berada di frekuensi kita. 15 frekuensi tau Radio IKIM dekat seluruh Malaysia ni. Dan kita boleh dengarkan sama-sama, dapatkan lagi perkongsian ilmu. Dan kita juga bawakan perhatian tontonan anda juga dekat Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube Live IKIM FM. Anda boleh tonton di situ. Menerusi perkongsian Bicara Kitab Darah Wanita ini, kita nak sama-sama hayati lagi perbincangan ilmu dengan tetamu tetap kita yang akan membawakan pengajian dalam kitab ini, iaitu kita ada Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz yang dah pun ada dekat konti kita di sini. Nak mengalu-alukan kehadiran Maulana Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa khabar? Alhamdulillah, sentiasa bersyukur pada Allah. Allah bagi dan taufik bagi kesihatan. Allah. Serodok kita Maulana. Setiap Isnin sampai Isnin kita dapat lagi bertemu untuk bincang-bincang dalam isu bab yang saya kira semua nak belajar, nak faham dan pastinya untuk kita dapatkan lagi ilmunya. Terima kasih Maulana. Walaupun katanya baru sampai dari Kelantan semalam, betul? Ya, betul. Allahu Akbar. Dekat bahagian mana tu kat Kelantan tu? Di Wakaf Baru kerana menghadiri kemudian buat khatam Bukhari. Kemudian pelajar-pelajar Banat. Mereka baru selesai saja punya combo dia lah. Jadi saya pergi menyudahkan hadis yang terakhir. Dalam 3 jam dihuraikan di sana. Masya Allah. Seronok kita kan. Itu dia. Kalau ada masa tu boleh kita sama-sama sertai, sebab Maulana Mansur adalah mudir dan juga pensyarah di Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Seri Petaling Kuala Lumpur. Nanti kita boleh pergi ziarah sama-sama nanti, insya-Allah. Amin. Tafadhal. Amin. Okey, menerusi bicara Kitab Darah Wanita, jom kita nak sama-sama buka lagi kitab ini. Ini dia, saya sedang tunjuk dekat dalam Facebook Live, di YouTube Live. Okey, ini kitabnya. Kita akan buka halaman 43, sebab untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hikmah didatangkan haid kepada wanita. Kita nak belajar sama-sama. Silakan Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Allahumma salli ala sahibil jabinil anwar wal qaddil azhar wal liwa'i wal kautsar wa ala alihi wa sahbihi bi'adil hasa wadzar bihaqqi bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah kepada semua yang sedang mengikuti, yang sedang mendengar. Semoga Allah sentiasa sayangi kita, Allah kesiangan kita, diberi hidayat dan taufik untuk sama-sama kita kongsi ilmu ilahi kan, yang mana untuk mendorong kita melepaskan daripada kekeliruan, kesamaran, insya-Allah melepaskan daripada kejahilan. Amin. Allahu Akbar. Amin. Yang mana kita hari itu kita dah bagi tahu kan, satu kemaksiatan yang besar yang kita tak sangka, seperti mana Abdullah At-Tustari rahimallah pernah berkata, ma'usiyallah bi ma'siyatin a'zamu minal jahli. Abdullah At-Tustari rahimallah berkata, tidak ada satu maksiat yang terlebih besar, yang terlebih dahsyat daripada kejahilan. Lalu ditanya kepada Abdullah At-Tustari, wa qila lahu ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, ni gelaran ataupun laqab bagi Abdullah At-Tustari rahimallah. Hal ta'rifu syai'an asyaddu minal jahli? Wahai Abdullah At-Tustari, adakah kamu tahu yang lebih dahsyat? Memang kita tahu lebih besar kemaksiatan pada Allah, satu kejadian. Ada tak lebih besar pada ni? Kita qultu na'am, ya. Aku tahu. Apa dia? Al-jahlu bi-jahli. Mana jahil, dia tidak tahu dengan kejahilan diri sendiri. Mana jahil murakab lah. Dah tak tahu, dia tak mau nak belajar. Kita bukan kata kita tahu, kita sama-sama kongsi nak belajar. Sama-sama nak perluaskan daripada tak tahu kepada tahu. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa, saya dan yang sedang mendengar di luar sana, Masya Allah, sentiasa Allah bagi taufik untuk kita sama-sama mendalami perkara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi halaman 43, hikmah didatangkan haid kepada wanita. Jadi apakah hikmah didatangkan haid kepada wanita? Selalu kita tak tahu, kadang-kadang wanita ni bila datang darah, kadang-kadang ada yang mungut banyak. Bahasa dia kata, kalau kita kata laki kita, sabar. Abang tahu apa? Abang laki, abang tak pernah datang darah. Saya ni datang nak tukar pek pula lagi, susah nak berjalan. Jadi macam seolah-olah macam Allah nak zalim pada dia. Ada orang sampai peringkat tu. Tapi kalau orang beriman tidak, dia akan berterima kasih. Kalau kita tengok sebelum saya nak baca ni, hikmah ni antaranya dari segi saintifik, wanita yang datang haid dia tak sama lelaki. Sebab tu wanita dia boleh pakai mask, kita lelaki tak boleh pakai mask. Kerana mask ni, barang-barang mask ni, dia mengisap penyakit. Jadi dia pakai mask, barang-barang kemas yang mask ni, walaupun wanita pakai mask, tapi dia tarik penyakit, tapi dia boleh keluar kod darah haid. Tapi lelaki ni duk galak nak pakai benda emas ni, dia nak keluar kat mana? Jadi hikmah dia banyak. Sebab tu darah ini banyak hikmah dia. Jadi antaranya, sebab apa kita datangkan dalil? Sebab orang duk kedai kopi pun nak dalil sekarang. Allahu Akbar. Ni kita datangkan dalil. Malam kita bagi dalil daripada Quran kewujudan haid. Kemudian kita datang dengan hadis daripada riwayat Imam Bukhari. Kenapa sekarang kebanyakan orang bila nak tanya keluar hadis tu, hadis daripada Bukhari ke? Kalau bukan Bukhari kami tak ambil. Padahal hadis sahih ini bukan hanya dalam Bukhari. Walaupun saya dah mengajar hadis Bukhari kulit ke kulit 25 tahun. Dah 25 tahun. Mengajar kat Madrasah Miftahul Ulum tu lebih kurang 28 tahun, 29 tahun. Sebelum tu di pondok lah. Jadi makna dia, kita tengok hadis sahih yang kita tengok ni, dalil yang cukup kuat. Bukan hanya dalam Bukhari ada, tempat-tempat lain ada. Tapi di sini dalam hadis Bukhari, mana dengan syarat Imam Bukhari. Paling penting, mana penemuan dia dengan guru dia. Liqa, subutul liqa. Pertemuan. Mana dia tak ambil daripada internet, dia tak ambil daripada lain. Dia jumpa guru ke guru, mulut ke mulut. Mana talaki dia. Sebab tu, dia nak syarat macam tu. Jadi ni hadis Bukhari kita akan datangkan dalil. Jadi, apakah hikmah didatangkan haid kepada wanita? Kaum perempuan kena tahulah.
begitu juga lelaki nak tahu juga. Sebelum saya cerita panjang kan. Faidatun fil hikmati minal haidi kan. Faidah kan, hikmah kedatangan haid ya, i'lam kan. Dan ialah ketahuilah olehmu. Maknanya ketahuilah orang nak belajar, nak tahu benda ni apakah hikmah. I'lam, sebab tu ulama dia tulis i'lam dulu. Maknanya pada orang nak belajar, pada orang tak belajar nak tahu apa? I'lam annal haidha syai'un katabahu Allah ala banati Adam ikhtibaran wabtilaan. Kama qala alaihi salatu wassalam, hadha syai'un katabahu Allah ala banati Adam, rahul Bukhari. Faedah hikmah kedatangan haid ialah ketahui olehmu bahawasanya haid itu ialah satu perkara yang telah ditentukan Allah SWT ke atas anak-anak perempuan Adam AS. Makna satu perkara yang telah ditetapkan. Makna di sini kena faham, bila ditetapkan, hanya haid ni hanya ada pada wanita. Sebab tu ditetapkan. Nanti satu zaman nanti kalau tengok nanti ada orang mengaku dia datang haid LGBT. Itu tak boleh. Hanya ketentuan untuk darah haid hanya wanita. Sebab tu persoalan hanya darah haid ni pada wanita, bukan pada selain daripada wanita. Pada lelaki kok akhir zaman ni macam-macam boleh keluar. Pernah soalan saya ditanya kan. Di satu tempat kita rahsiakan tempat tu, dia kata Syekh saya nak tanya sikit. Apa dia? Dia kata, saya ada satu orang tu, dia suruh tolong tanya, darah keluar. Dia kata dah 7 hari dah, warna hitam. Dan saya tengok sebiji macam warna saya. Tetapi yang pelik, dia keluar kok zakar lelaki suami saya. Adakah ini darah haid? Jadi sebenarnya nanti kita akan belajar definisi kan. Dia menyalahi definisi kan. Kenapa? Definisi akan menerangkan pada kita jawapan kat situ. Damu jibillah, mana darah tabiat semula jadi yang keluar daripada pangkal rahim wanita. Kalau daripada pangkal rahim, mana lelaki tak ada rahim, pangkal zakar dia ke, daripada zakar dia ke, daripada dubur dia, tak dinamakan darah haid. Sebab tu kita tengok kan, ibarat ni mana dia nak bagi tahu mana dia ulama letak dah kan. Ana had sya'baina annal haidha syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Mana khas untuk anak perempuan Adam AS. Sebab tu Nabi pun dah datang. Kan hadis dia dalam perkataan Sahih Bukhari, hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Jadi maknanya anak yang telah ditentukan Allah SWT ke atas anak-anak perempuan Adam AS. Tak ada orang lain. Kalau ada ini ujian bukan darah haid, dia kena tahu kan. Jadi untuk apa datangkan darah haid? Misalnya perempuan kata sebenarnya sebagai satu ujian dan cobaan. Sebagai satu ujian dan cobaan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya didatangkan, ditentukan anak perempuan Adam nak tengok dia nak taat ke, dia tak mau taat ke, dia nak mungut ke. Kadang-kadang macam itulah kita kata sedang dia berpuasa. Sedang dia berpuasa. Misalnya hari tu ada satu persoalan. Dia kata darah haid dia keluar 6 hari kan. Okey. Darah haid dia kata keluar 6 hari saya tulis dulu. 1, 2, 3, 4 sampai 15 kan. Okey. Border ni border. Dia kata darah dia keluar kan. Darah dia keluar, contoh wanita nama A lah. Tak ada sangkut dengan hidup yang mati lah. Jadi darah dia keluar, misalnya kita kata 4 hari. Contoh, kita buat 4 hari. Okey, 4 hari berwarna hitam. Kemudian apa itu tak apalah, dia kata dia faham lah. 4 hari ni, kemudian dia pun bila darah berhenti, dia pun mandi, dia semayang. Okey, betul lah tu. Kemudian darah tak keluar daripada hari ke-5, tak keluar, hari ke-6 tak keluar, hari ke-7 tak keluar, 8 tak keluar, 9 tak keluar, 10 tak keluar, 11 tak keluar, 12 tak keluar, hari ke-14 atau 15 darah keluar balik. Darah keluar balik kan. Darah keluar balik. Jadi darah keluar balik sampai hari ke-15. Jadi dia nak faham kat sini. Di sini saya telah, dia kata apa, soalan dia, saya telah mandi, saya telah semayang, saya telah puasa, hingga kan saya telah melakukan jima' bersama suami saya. Kemudian tiba-tiba hari ke-14 dan 15 darah keluar balik.
Jadi darah apa kan ni? Kan, saya dah buat ni, darah apa ni? Kan. Jadi kita nak bagi tahu di sini kan. Kemudian kalau dia dah puasa, kan, kalau di sini darah ni darah haid, adakah puasa dia terbatal? Jadi ini pelajaran sebenarnya lagi akan datang. Kan, banyak perkara pecahan-pecahan dia. Tapi tak apa, oleh kerana nak tunjukkan di sini sebagai satu ujian, sebagai satu cobaan. Kan. Jadi kalau misalnya kita tengok hari kelima, hari kelima dia mandi dan dia puasa. Dia puasa sampai hari ke-14 keluar darah balik 15 dia pun berhenti. Adakah puasa dia? Kalau puasa dia sah atau tidak? Okey. Baik. Di sini bila dalam bab ni kita tengok satu orang wanita keluar darah selama 4 hari, kemudian bila tak keluar darah dia pastikan merah. Okey. Apa kaedah dekat sini? Kita kata pertama sekali kaedah yang dekat sini bila nampak darah adanya darah makna adanya darah haid. Jadi al-mar'atu bi mujarrad an taraddama tatawaqqafu 'anil ibadati. Wanita dengan semata-mata melihat ada darah yang keluar tu, maka dia kena berhenti daripada buat ibadat. Jadi mana ada pada 1 bulan dia nampak darah, walaupun darah tu baru keluar kan, walaupun tak cukup 24 jam lagi, tapi dia kena amalkan kaedah mani. Mana kaedah di situ kaedah mani, mana dia kaedah tegahan. Kaedah mani kita kata mana dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Tegahan. Kaedah tegahan. Mana bila nampak darah tak boleh buat ibadat sembahyang, puasa, nak bersama suami tak boleh, misalan. Jadi bila dia nampak dia pun tak boleh buat ibadat, kemudian dia tengok darah masih terus menerus. Sampai hari kedua, dia tunggu lagi sampai hari ketiga, sampai hari keempat. Dia kena tunggu selagi darah dia keluar, dia kena tunggu. Dia sampai hari kelima, dia tengok darah dia berhenti. Bila darah berhenti, makna sini tidak ada darah. Ini kaedah yang kedua. Akan datang kaedah yang kedua. Kaedah hilangnya tegahan. Zawalul mawa, makna hilang tegahan. Okey, hilang tegahan. Bila dah hilang tegahan, makna dia kena wajib mandi. Kerana untuk mengangkat hadas besar, haid ni wajib mandi. Mana wajib mandi. Jadi bila dah mandi, dia sembahyang. Kemudian dia puasa. Misalnya dia puasa. Okey, sampai hari ke-14, dia dapati darah keluar balik. Bila datang darah keluar balik, jadi mana dia darah telah keluar sebelum hari ke-15. Kerana apa? Lagi akan datang darah haid paling banyak maksimum dia 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Dia tak lebih dari itu. Jadi 15 hari 15 malam. Lalu bila dia nampak darah balik, hari ke-14 bermakna darah ni masih keluar dalam lingkungan darah haid. Oleh kerana itu dia kena berhenti. Mesti dia kena berhenti. Jadi maknanya dia ini anggap dia darah haid balik. Jadi hari ke-14 dia kena tunggu sampai hari ke-15. Baik. Sampai hari ke-15. Maka ini darah haid balik. Jadi sekarang permasalahannya, hukum darah dekat sini, hukum darah 4 hari ini memang tidak ada keselisihan. Dan hukum 14 sampai 15 ini tidak ada keselisihan ialah haid. Ini ialah haid. Tetap haid. Kerana dalam bulan. Jadi yang menjadi perselisihan ialah yang tak keluar darah. Pada permulaan hari kelima tidak menjadi perselisihan ittifaq ulama. Kenapa bila darah berhenti tak ada apa-apa, hilang tegahan, kena buat ibadat. Sampai hari ke-14 keluar darah balik. Rupa-rupanya itu, rupanya darah haid masih belum berhenti, hanya terselang dengan tak keluar darah. Dan tak keluar darah pun ada dua. Satu panggil nafas, satu lagi fatrah. Itu perbahasan panjang.
satu perbahasan yang panjang. Jadi kita tengok sekarang ni. Jadi di sini bila datang hari ke-14, mana dia sebut ini memang dalam kawasan haid lagi. Bermakna berlakulah perselisihan. Di sini terdapat dua pendapat. Jadi dua pendapat, tapi pendapat muktamad. Kita pegang pada pendapat muktamad. Pendapat kedua pun pendapat mengisi mazhab Imam Syafi'i. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama ialah pendapat Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dia bersama, banyak kan ulama bersama dia. Dia As-Sahbi. Rujukan dia ialah As-Sahbi. Jadi As-Sahbi kata, bila datang sini, rupa-rupanya ini masih dalam lingkungan haid. Maka ini dia kira darah haid juga. Dia kira darah haid juga. Haid apa? Kita buat apa? Diberi pahala sunat. Mana kalau dia buat mandi fardu, dia dapat mandi pahala sunat. Kalau dia semayang fardu, dapat pahala semayang sunat. Mana dia tapi dapat pahala sunat. Depan semua ada dalil. Kalau orang tengok nanti dalam kitab An-Nibras ada, kitab Tafah ada. Nanti dalam muka surat 200 lebih. Akan sampai sana, saya akan beritahu dengan ibarat Arab dan semua dalam kitab. Makna dia, walaupun jadi puasa dia pun dia tak kira apa, dapat pahala sunat. Cuma di sini, bila dia makna dia macam semayang tak perlu qada. Sebab apa? Nanti kita akan datang semua apa dalil kan. Tapi puasa, kalau puasa Ramadan kita perlu qada. Kena qada. Jadi sini walaupun dah puasa, aku dah puasa dah. Tapi sebagai ujian, ada wanita tu tengok, sebagai ujian makna dia puasa balik. Mana hak tu dapat pahala sunat. Mana supaya membanyakkan pahala lagi. Lepas tu puasa qadaan balik. Mana kerana sini puasa dia tak dikira, maka dia kena qada balik puasa dia. Ni pendapat muktamad. Pendapat muktamad di sisi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami yang merujuk kepada As-Sahbi. Nanti akan datang pendapat kedua. Pendapat kedua, pendapat Imam Ramli dan Khatib Syirbini. Dan Khatib Syirbini dalam kitab Tuhfatul Mughni Muhtaj. Dia menerangkan, dia kata kalau dah puasa, dah semayang, dah bersama, tak apalah. Itu dia ke, ini bab dia. Dia rujuk kepada Al-Talfiq ataupun Al-Talqi punya pandangan. Jadi dua-dua pandangan diterima, tapi yang disuruh ikut pendapat muktamad. Tapi kalau ada orang ikut pendapat kedua tak salah. Masih lagi bukan jatuh maudhu', tidak. Masih kadang-kadang orang mau apa ni bi'ah dah. Ini pendapat muktamad, kemudian ada pendapat kedua. Sebab tu kita tengok di setengah negara dia pakai pendapat Al-Talfiq ni. Kenapa di sana ada yang susah, ada yang mudah. Kadang-kadang kita tengok ada yang mudah. Jadi sebab itulah kita tengok ini dua pandangan, tapi sekarang kita belajar, kita ikut pendapat yang muktamad dulu. Mana di sini kita hikmah dia. Okey. Sebagai satu ujian daripada sunat, dah buat penat nak mungut tak? Tapi lepas ni perintah Allah, dia akan bersabar. Dan cubaan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna haza amrun katabahu Allahu ala bani Adam. Ini ialah satu perkara yang telah ditentukan Allah SWT ke atas anak-anak perempuan Adam alaihissalam, iaitu darah haid. Jadi soalan tu terjawablah. Mana dia kena puasa tak kena puasa? Pada pendapat muktamad, wajib dia kena qada balik. Tapi kalau dia tak mau qada, dia ikut pendapat yang kedua lah. Tapi saya tak terang lagi, masa belum sempat lagi ni. Okey, baik.
InsyaAllah kita akan masuk nanti bab tu kan tu di situ insyaAllah Maulana. Dan sebenarnya kita juga ada beberapa soalan nanti kita akan cuba bawa untuk perbincangan daripada Nur Zaliha Kasim juga bertanya, Maulana nak tanya, kalau keluar darah merah hingga 4 hari kemudian keruh sehingga hari ke-15, hari ke-16 bersih tapi hari ke-17 dah ada keruh semula, minta pencerahan sama ada hari ke-5 hingga ke-15 itu darah haid ataupun darah istihadah. Nanti kita bincang selepas ni insyaAllah. Okey, kita rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM FM. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004. Berehat seketika, kembali selepas ini. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري." Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang sehingga diabdikan kepada Allah Ta'ala sahaja tanpa sekutu dengan yang lain, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku dan urusanku. Hasad adalah suatu penyakit hati yang sepatutnya dihindari oleh siapapun yang bekerja. Kerana hasad itu akan menyebabkan seseorang selalu sedih apabila melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Pun begitu, ia tidak sama dengan ribtah. Hasad itu adalah inginkan akan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dicabut, dihilangkan. Berbeza dengan ribtah. Ribtah itu juga seperti hasad tetapi dibolehkan di dalam Islam, iaitu melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain oleh Allah, inginkan juga Allah berikan nikmat itu kepada kita supaya kita mendapat suatu motivasi dalam pekerjaan, tetapi tidak inginkan nikmat yang diberikan kepada orang itu hilang. Maka yang digalakkan di dalam Islam adalah ribtah, supaya ada semangat untuk kita berlumba-lumba berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita kembali lagi dalam pertemuan rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook, sebab kita akan membawakan perkongsian ilmu bersama Maulana Mansur Ismail Hafiz, merupakan mudir dan juga pensyarah di Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Seri Petaling, Kuala Lumpur. Dan kita bawakan pertemuan hari ini membincangkan tentang hikmah didatangkan haid kepada wanita, merujuk dalam kitab Bicara Darah Wanita, Izalatul Iltibas Syarah Tuhfatul A'izzah, di halaman 43 dan 44. InsyaAllah kita akan bincang. Baik, kita sambung sedikit lagi Maulana sebelum kita buka sesi soal jawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang bertanya, hari kelima, tadi kita kata darah wanita tu datang 4 hari, dan hari kelima bila dia melihat tidak ada darah, dengan yakin dia melihat tidak ada darah. Macam mana dengan yakin? Makna ada antara satu kaedah, iaitu wanita itu kena mencangkung sehingga terbuka kemaluan zahir yang berada di dalam, dia masukkan kapas. Bukan cara berdiri, tak boleh kena mencangkung. Kenapa? Sebab apa kena mencangkung? Sebab wanita ni, satu, di luar kemaluan dia itu panggil zahir. Budan yang berada di dalam, ada kawasan zahir. Dia mencangkung baru terbuka. Jadi dia kena masukkan kapas, kapas, kemudian bawa keluar balik kapas. Adakah dia dapati ada darah ataupun tidak ada darah. Jadi di sini dia bila mencangkung, dia dapati kapas bersih putih, bawa masuk, bawa keluar pun sama. Mana dipanggil sini panggil naqa'. An-naqa'. Jadi an-naqa' ni mana berada tidak ada darah.
Jadi di sini bila berhenti itu dengan yakin. Secara zahir dia yakin bahawa darah dah berhenti. Bila darah dah berhenti, dia tak tahu lagi darah nak datang depan, dia tak tahu. Kan? Dia bukan boleh nampak ada darah nak datang. Jadi bila darah dah berhenti, dia pun amal. Bila darah dah berhenti, hilang tegahan, wajib dia kena mandi. Bila dia mandi, lepas tu dia semayang, dia puasa, dia bersama suami. Jadi bila sampai hari ke-14 ni, bila sampai hari ke-14 ni, tadi ittifaq, tak ada perbezaan pendapat. Semua bila darah berhenti, hilang tegahan, semua ulama menyatakan wajib mandi, semayang, puasa dan sebagainya lah. Tapi bila sampai hari ke-14, pendapat muktamad kata, darah haid masih keluar lagi, bermakna ini semua bukan suci. Bagi dia ialah haid juga, haid pada hukum. Jadi yang dah semayang tadi, yang dah puasa semua burn. Mau diberi pahala sunat. Dah diberi pahala sunat. Okey, kata-kata macam ni semua diberi burn tak apa, tapi macam dah berjimak sama suami macam mana? Nak burn macam mana? Itu rezeki dia lah. Buat macam mana? Apa dia amalkan yang zahir, dah tak ada darah. Takkan nak paksa bagi ada darah, kan? Tak ada darah dia amalkan. Jadi bila sampai hari ke-14, haid balik. Maka ini haid hukmi. Dan insya-Allah perbahasan dia pada pandangan lain ada banyak lagi lah. Nanti kita sampai bab dia. Okey, sekarang kita buka persoalan yang tadi, kan? Okey, baik, ada sahabat kita bertanya, Maulana, nak tanya, kalau keluar darah merah sehingga 4 hari, kemudian keruh sehingga hari ke-15, hari ke-16 bersih, tetapi hari ke-17 ada keruh semula. Minta pencerahan sama ada hari ke-5 hingga ke-15 itu darah haid ataupun darah istihadah. Okey, 4 hari, 4 hari warna merah. Kemudian keruh. Kita pakai warna biru lah, keruh. Keruh daripada hari ke-5 sampai hari ke-15. Hari ke-5 sampai hari ke-15. Okey. Kemudian di sempadan. Kemudian darah tak keluar 1 hari. Hari ke-6, 16. Dia. Kemudian hari ke-17. Hari ke-17 darah keluar warna apa? Keruh. Keruh kan? Keruh. Keruh ni. Okey, keruh ni. Jadi di sini permasalahan dia merah dengan keruh. Merah dengan keruh, kemudian diselangi dengan bila masukkan kapas didapati kosong daripada darah. Tak ada asarudan, kesan warna darah tidak ada. Maka telah ada break sinilah. Kemudian datang darah keruh. Jadi apakah darah merah dengan keruh ni haid atau tidak? Jadi kalau kita tengok ni, ini dalam masalah, ini nanti kita akan belajar dalam masalah menyempurnakan baki suci. Takmilu baqiyatut tuhri. Takmilu baqiyatut tuhri, menyempurnakan baki suci. Jadi di sini merah dan keruh di sini, merah dan keruh di sini, mana 4 campur semua baki dia 11 hari. Jadi 15 hari. Kesemuanya hukum sebagai haid. Kerana darah merah digabungkan dengan darah keruh. Digabungkan dengan darah keruh, dihukumkan sebagai darah haid. Merah dan keruh. Kemudian berhenti. Jadi ini suci. Tapi suci dia belum sempurna. Suci belum sempurna. Jadi nanti kita akan belajar kaedah. Ada ini suci, ini bab menyempurnakan baki suci. Maka datang darah depan ni, masuk dia, darah ni dikira darah rosak. Darah rosak di bawah bab menyempurnakan baki suci. Ataupun darah rosak di bawah bab istihadah, bukan dalam 7 pembahagian, tetapi bawah bab menyempurnakan baki suci. Kenapa istihadah? Ada yang bawa menyempurnakan baki suci. Ada yang di bawah 7 pembahagian yang perlu pada huraian lebih banyak lagi. Yang banyak yang terkeliru dekat 7 pembahagian ni. Di sini darah ini dihukum sebagai darah rosak. Kenapa nak sempurnakan baki suci? Jadi sini suci baru sehari. Darah ni kira darah rosak, kira 2 hari, dan baki tak keluar darah, tak keluar darah, maka di semua ni kira suci. Kalau tidak, ini tak dihukum haid. Jadi ini suci. Kenapa? Nanti kita akan tengok ada yang tak keluar darah, dia bukan bab menyempurnakan baki suci. Contoh dia, 1 hari bulan sampai 5 hari bulan, kita tengok keluar darah warna hitam. Keluar darah warna hitam. Nampak? Keluar darah warna hitam 1 sampai 5. Kemudian hari ke-6
Okay, kita kata hari ke-6 tidak keluar darah. Hari ke-6 sampai hari ke-14 tidak keluar darah. Okey. Tak keluar darah. Kan? Maka hari ke-6 sampai hari ke-14 tidak keluar darah. Okey, sama. Hari ke-15, keluar darah balik. Keluar balik darah balik sampai hari ke-20 lah kita kata. Jadi di sini ini nakak ni, kan? Ini nakak. Tapi ini di bawah istihadah 7 pembahagian. Kenapa kita tengok nakak yang berada di akhir bukan berada pada hari ke-15. Bukan berada pada hari ke-15. Ini saya bagi contoh ni B, contoh C kita buat satu week. Sama juga 5 hari, kan? Tapi darah keluar daripada 6 sampai hari ke-15. Ini 6 sampai hari ke-15. Kemudian darah keluar kembali. Kata 10 hari. Maka C ni ialah bab menyempurnakan baki suci. Berbeza dengan pandangan B. B ini bab istihadah 7 pembahagian. Bila istihadah 7 pembahagian, dia perlu tengok dua-dua warna yang keluar. Darah mana darah kuat, yang mana darah lemah. Kalau hitam dulu ke, merah dulu ke, merah ke, hitam ke. Kalau sama warna, kena tengok. Dia biasa adat dia, di awal ke, di tengah ke, di penghujung. Tapi kalau bab ini, dia tak perlu tengok pada warna. Kerana apa? Kerana kita tengok nakak yang tak keluar ni berada pada hari ke-15. Bersambung dengan hari ke-15. Dan dia sendiri ada kaedah nanti. Nanti darah pertama campur tak keluar darah ni tak kurang 15 hari, maka depan dia ialah darah yang patut kena sempurnakan suci. Jadi kita tengok 6 sampai 15 baru 10 hari. Makna suci belum cukup lagi. Dia ambil depan lagi berapa hari? 5 hari. Mana dia ambil lagi 5 hari. Ambil 5 hari. Sempurnakan suci. Sini 10 campur 5. Jadi 15. Darah yang baki 5 hari ni, kan? Darah yang baki 5 hari sini, kan? Baki dah tolak 10, tinggal 5. Ini darah apa? Ini darah barulah kita boleh hukumkan darah haid yang baru datang setelah melalui 15 hari suci. Baru kita hukum 5 hari saja haid. Kenapa ini darah ni darah rosak di bawah bab istihadah menyempurnakan baki suci. Ini baru hukum haid, bukan 10 hari haid. Kalau kita hukum 10 hari darah haid, sini suci tak cukup 15 hari. Kerana sekurang-kurang suci mesti 15 hari atas mazhab kita. Tapi di sini bukan. Jadi masalah tadi yang pertanyaan merah dengan keruh datang ini datang mana suci dia berada masih ikatan dengan hari ke-15. Mana dia bab menyempurnakan baki suci. Jadi kita tak boleh kata istihadah 7 pembahagian. Tapi ini bab kena sempurnakan suci. Jadi 4 hari warna merah, keruh lagi 11 hari, 15 hari, campur gabung ni kesemuanya darah haid dan di sini suci, belum sempurna lagi, ambil darah ni, campur jadi suci, kemudian tak keluar darah dah, plus lah. Mana dia dah ada suci, Jadi ini semua perbahasan lagi akan datang. Cuma apa yang mengikuti dia kena sabar dululah. Kalau siap tengah satu-satu ni terlalu panjang. Okey, baik. Baik, kita ada satu lagi soalan Maulana yang kita dapat dalam talian WhatsApp konti kita. Ada yang bertanya berkaitan dengan isu darah haid juga. Maulana Mansur, saya nak tanya, kalau darah haid terkena seluar di bahagian-bahagian dalam, okey, walaupun telah meletakkan tuala wanita, adakah sah solat walaupun tempoh darah itu keluar melebihi 15 hari? Maulana. Jadi apa ni kita pakai pad tadi untuk apa? Masa darah haid. Waktu darah haid sebenarnya dia tak boleh semayang. Haram. Kalau kita tahu hukum dia tak boleh semayang, kita semayang, tidak haram kerana bermain-mainkan dia. Jadi sekarang ni bila darah melebihi 15 hari, bila darah melebihi 15 hari, bermakna darah haid bercampur darah istihadah. Jadi di situ maka pad tu dia kena tukar lah. Dia kena, sebab apa? Bila bab istihadah dia kena buat 4 perkara. 4 perkara. Pertama sekali, bila masuk waktu solat, baru boleh dia masuk dan tandas, membersihkan kemaluan dulu. Bersihkan daripada darah semua. Lepas dah bersih,
dia sumbatkan kemaluan. Ni bab sumbat. Dia bukan bab tempek. Sumbat. Masukkan kapas atau kain perca. Sumbat. Kalau zaman sahabiah tu pakai kain perca. Zaman kita dah ada toala wanita. Tetapi yang ni kena sumbat dulu. Sumbat ni bukan nak berhentikan darah. Nak melambatkan darah keluar. Dia akan keluar juga. Dia tak boleh tahan dia. Jadi melambatkan keluar. Lepas dah sumbat baru pakai pad dia. Ikatkan pad dia tu. Yang sekarang macam-macam lah, perempuan pun tahu pad dia yang ada wing tak wing lah, dia lebih pandai lah kan. Maknanya dia pakai dengan ikatan yang betul. Kemudian itu pun sumbat tu kalau dia tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa tak boleh pakai sumbat kerana akan membatalkan. Jadi yang kedua, lepas dah sumbat, dah pakai dengan kemas, kalau dia rasa ketat menyebabkan dia sakit, nak jalan pun jadi mengengkang, dia longgarkan sikit. Jangan terus longgar. Dia kena step by step. Mana dia takat mana yang boleh. Sebab apa? Dia nak melambatkan darah. Kalau dia terus longgar, mana darah keluar juga kan. Jadi kedua, mana dia kena tengok step by step. Lepas siap semua pakai, kedua baru dia ambil uduk. Yang kedua ambil uduk, dah selesai ambil uduk, baru dia boleh menunaikan solat dia. Menunaikan solat dia. Dan lain-lain perkara, kalau dia terlambat kenapa? Kerana masalah keperluan semayang, tu tak mengapa. Tapi kalau bukan masalah semayang, misalnya habis-habis wuduk tu, dia main handphone dulu ke, jawab telefon dulu ke, mak nanti mak, tak apa, encik ada kat sini, tu tak boleh. Kenapa? Ini dia punya wuduk, tahara daruriyah. Tahara temporary saja. Jadi sebab tu wanita persoalan dia tadi, adakah boleh tadi masa pad keluar darah haid, dia kena tukar pad. Dia kena buat untuk bila istihadah, dia kena buat cara istihadah pula. Kemudian nak tahu darah istihadah yang mana pula. Bila keluar darah 16 hari, 17 hari, dia kena cari dulu. Hukum dia yang mana? Dia nak kata istihadah kat mana? Ada kalau keluar dua warna. Misalnya kata darah hitam keluar. Mana tu? Okey, saya tulis sini Dia darah hitam keluar sini, misalnya darah hitam keluar 5 hari. Kemudian darah kuning, darah kuning keluar keluar 6 hari. Kita kata 6 hari. Okey. Kemudian keluar warna keruh, keluar warna keruh 10 hari. Jadi darah haid dia mana? Jadi dia tengok kalau campur 5 campur 6 11 campur 10 21 hari. Tak mungkin 21 hari ke semua darah haid. Jadi untuk perkara itu tak mungkin dia nak bagi tahu darah haid aku ni selalunya sebanyak-banyak haid 15 hari lebih tu istihadah. Tak boleh juga. Kaedah itu tak betul. Jadi kaedah yang tepati, mana kita kena ada kaedah dia. Mana kalau 21 hari bermakna wanita ini sedang berhaid bercampur istihadah juga. Jadi untuk perkara ni lagi akan datang kita akan belajar. Dia tengok hitam, kuning dan keruh. Ini dia panggil 3 warna. 3 warna. Bila 3 warna, dia kalau dia ada syarat 3 warna. Mana apabila datang darah kuat pertama, kemudian darah yang kedua lemah, kemudian yang ketiga lebih lemah. Maka kalau mengikut urutan dia, hitam dulu, kuning dulu mengikut urutan. Maka digabungkan darah pertama dengan darah kedua. Digabungkan darah pertama dengan darah kedua menjadi kategori darah kuat, KDK. Bukan kipas KDK kategori darah kuat. 5 campur 6, 11 hari dikira darah kuat. Kemudian 10 hari dikira darah lemah. 10 hari dikira darah lemah. Ni KDL. Allah. Dah saya bagi buat macam ni nak bagi mudah KDK. Jadi ini kategori darah kuat, ini kategori darah lemah. Jadi kategori darah kuat, kategori lemah, baru kita kembali kepada wanita ini memang dia dapat bezakan darah. Ada hitam, ada kuning, ada keruh. Wanita ini dipanggil apa? Mumayyizah. Sebab dia dapat bezakan darah. Bukan sekadar dia dapat bezakan darah, dia tahu ini 3 warna. Dan setelah dia kenal kategori darah kuat, kategori lemah, baru dihukum dengan kaedah yang nama kaedah tamyiz. Mana kaedah tamyiz? Darah kuat, kategori darah kuat dihukum sebagai haid, kategori lemah dihukum sebagai istihadah. Jadi darah kuat dia sekarang dia 5 campur 6, 11. 11 hari dihukumkan sebagai
haid. Mana 5 hari campur 6 dihukumkan sebagai haid. Ni haid. Dan kategori laramah dihukumkan sebagai istiadah. Ini pun kategori dah kuat nak hukumkan sebagai haid ada 2 syarat. Syarat tamyiz. 2 syarat tamyiz. Lagi akan datang kita akan kupaskan dia. Mana tidak boleh kurang daripada 24 jam, tak lebih daripada 15 hari. Baru kita boleh hukumkan sebagai haid. Bukan suka-suka nak hukum. Jadi kita tengok berapa ramai wanita yang telah belajar perkara ni. Allah Akbar. Kadang-kadang dia suka ikut suka ya.